أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepada kita hidayat dan taufik sehingga kita menjadi seorang Muslim mukmin dan insya-Allah menjadi seorang yang muhsin. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ke-96. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-196 iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu. Yang bermaksud tiap-tiap kalimah yang keluar pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya. Menerusi kalam hikmat ini, Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan kepada kita kaitan di antara keadaan atau situasi hati seseorang dengan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan, percakapan-percakapan yang dia zahirkan. Dengan erti percakapan kita ni sebenarnya memperlihatkan keadaan hati kita. Ungkapan-ungkapan yang kita ucapkan, yang kita sebut, banyak
memperlihatkan hal-hal yang ada dalam dalaman kita sendiri. Sebab itu seseorang yang arif ini menerusi percakapan orang tu, dia sudah dapat membuat telahan tentang keadaan dalaman seseorang itu. Hati manusia ini adalah rahsia. Rahsia dengan arti tersembunyi, terselindung. Pada dasarnya tak ada orang tahulah apa yang duduk dalam hati kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah kejadiannya menetapkan bahawa yang tersemat di dalam hati itu dijadikan baginya alamat-alamat, dijadikan petanda-petanda, pedoman-pedoman yang sesiapa yang tajam penelitian dan pandangannya itu dapat mengecam hal-hal yang tersembunyi di dalam hati. Kalau orang dulu, peribahasa orang dulu kala, dia tengok libasan ikan tu ataupun kilasan air tu, dia boleh cang dah ikan duduk dalam ni. Jadi dia tengok pada penampilan apa yang dizahirkan. Jadi demikianlah manusia ini, sekalipun hatinya itu tempat rahsia, tapi hal yang rahsia itu dapat ditelah, dapat dilihat menerusi percakapan yang selalu dipercakapkan, apa yang selalu diucapkan, apa yang selalu diungkapkan. Itulah yang memperlihatkan isi hati yang duduk di dalamnya. Jadi itulah yang ingin diberitahu oleh Syekh Ibn Atta. Kalimah-kalimah yang keluar menerusi lidah manusia ini, lisan manusia ini, memperlihatkan keadaan hati dia. Kalau kalimah-kalimah yang keluar itu adalah secara umumnya banyak kalimah-kalimah yang baik, itu memperlihatkan keadaan hatinya yang insya-Allah baik. Tapi sekiranya kalimah-kalimah yang keluar dari mulutnya itu kalimah yang buruk-buruk, perkataan-perkataan yang kesat, yang kasar dan sebagainya, itu juga memperlihatkan keadaan dalaman hatinya. Sebab apa? Sebab lisan ini tarjumanul qalbi, menjadi penterjemah kepada hati manusia, menjadi alamat. Jadi di sinilah mengapa sebahagian orang-orang arif ni kadang-kadang dia tak cakap banyak. Kerana dia tahu banyak sebab lah. Orang arif ni pertama sekali dia nak jaga nilai ilmu kearifan dia tu, salah satu, yakni nilaian ilmu kearifan yang dikurniakan Allah ke dalam hati itu, dia rasa sangat bernilai. Jadi dia tidak cuah mudah-mudah. Itu satu hal lah. Kenapa orang-orang arif ni dia tidak banyak bercakap tentang perkara-perkara berkenaan? Kerana dia memberi nilai yang tinggi kepada kearifan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ni. Tapi dari satu sisi yang lain, orang-orang yang arif ni kadang-kadang salah satu sebab juga dia tak berapa nak cakap banyak, sebab menerusi percakapan dia orang boleh baca banyak perkara tentang dia. Jadi dia tak berapa suka juga cakap banyak-banyak ni. Sebab apa? Seolahnya macam dia membuka aib dia sendiri sekiranya ada. Kerana percakapan manusia ini banyak mencorokkan atau menggambarkan apa yang duduk di dalam hatinya. Dalam peribahasa, kullu ina'in yad'u bima fi, tiap bejana. Dalam kitab saya ni ada sedikit kesilapan, dia tulis bacaan, bukan bacaan, bejana.
setiap bekah, setiap bejana itu pasti mengeluarkan yang terisi di dalamnya. Yakni setiap bekah ni dia akan mengeluarkan sesuatu, bekah tu tertutup. Kita nak tahu apa yang ada dalam bekah tu, tengok apa yang keluar daripadanya. Kita nak tahu taki air kita ni molek dah molek, tengok buka air yang keluar dalam taki tak nampak. Tak nampak dalam taki tu, terlindung. Tapi tengok air yang keluar daripadanya tu mana? Jernih ke karat? Situ boleh tahu, oh rupanya kotor taki ni. Tapi dari luar memang tak nampak sekarang. Tak boleh nak tahu. Tengok apa yang keluar darinya. Maka demikian juga yang mengisi rahsia manusia ini adalah tergambar menerusi ungkapan-ungkapannya, percakapan-percakapannya. Sebab itulah salah satu sebab kenapa orang-orang yang bijak pandai ini tidak banyak berbicara, kerana dia tahu macam dia buka rahsia dia sendiri. Kalau orang cerdik lah. Cuma hak dak apa cerdik ni hak cakap banyak. Hak dak apa cerdik ni cakap banyak. Dia tak sedar. Sama juga bandingan kalau orang tua dulu dia buat bandingan dengan tok dekor. Tok dekor pandai ni tak tunjuk, bunga pun tak tunjuk. Sebab orang yang pandai ni gerak dia tu orang yang boleh baca dah. Orang ni pandai sungguh ke tak. Tapi hak dak berapa nak pandai ni. Dia tunjuk ke tari banyak. Mesti ketan sekali. Kena molek belawang ataupun berlipat gerakkan. Sosang kena molek. Tapi nak beritahu bahawa orang-orang yang bijak ni dia sembunyi. Sebab dia tahu gerak yang sikit tu orang boleh baca selalu dah. Jadi tok dekor yang hebat dulu biasanya dia sembunyikan gerak dia, kerana orang boleh baca. Dia tahu. Sabar tangga tu no. Cuma main teroteng tu waktu hendak pandai mana. Waktu hendak jadi mana. Maka itu bandingan saja, selingang je lah nak beritahu bahawa demikian juga rahsia batin manusia. Isi hati manusia ni banyak terungkap manusia percakapan dia, kalam dia. Jadi kalau orang pandai ni dia boleh baca lalu dah orang ni pattern mana, orang ni macam mana keadaan dalaman dia, dapat dijangka menerusi kalimat-kalimat yang dia keluarkan. Kalau tak dalam 5 minit menyupah, tak dalam 5 minit celaka, tak dalam 5 minit menatang, macam-macam lagi topik. Ini tahu sudah lah isi dalamnya mana. Hati perutnya macam mana kita boleh baca. Kalimah-kalimah topik tu panah-panah belaka, ataupun kalimah-kalimah yang keluar tu kalimah-kalimah yang tak berapa nasihat saja. Alamat bahawa jiwa orang ini banyak penyakit. Kalau tubik sekali-sekala itu kebiasaan. Ini kelaziman. Tak dalam 5-6 minit tubik, tak dalam 5-6 minit tubik. Tubik sekali itu lumrah manusia. Kadang-kadang tanya kita nak marah sikit, kadang-kadang gurau tubik lah. Tapi kalau tak dalam 5-6 minit tubik, tak dalam 10 minitnya tubik, ni penyakit lain. Alamat saya. Baik, terjadi seseorang mencela. Jadi saya dah betulkan tadi, tiap bejana bukan bacaan. Bejana ni bahasa lama, bahasa kita bekah. Ina bekah air. Terjadi seseorang mencela. Yang ni berlaku dalam satu peristiwa, ada seseorang tu dia cela. Baik. Mengapakah hati orang-orang sekarang tidak khusyuk? Kenapa hati orang-orang zaman sekarang ni, lebih-lebih lagi zaman kita hari ni khusyuk tak berapa nak jadi. Semakin pudar, semakin nipis khusyuk dia tu.
semakin kurang. Apa masalahnya? Apa puncanya? Dan mata pun tidak mencucurkan air mata, dengan erti hatinya hilang, khusyuk hatinya tu kurang. Kemudian tangisan disebabkan kerana mengingati perkara-perkara yang boleh mengakibatkan seseorang tu menangis dan sebagainya, tak timbul sangat. Seperti dia teringat kepada kematian, dia teringat kepada tanggungjawab dia yang terabai, dia teringat kepada kehidupan akhirat yang mana persediaannya tidak cukup. Semua itu kadang-kadang kalau diingati mungkin boleh menimbulkan kesedihan. Tapi zaman sekarang ni, kata orang ni kurang, khusyuk kurang, jenangan air mata kurang. Yang ni kesedaran akibat daripada mengingati perkara tadi tu tak banyak ditemui, kata orang. Baik, maka dijawab oleh Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' ini salah seorang daripada murid dan generasi penerus kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini dianggap kalau dalam kalangan ahli tasawuf sebagai guru besar lah. Guru besar dalam tasawuf di zamannya. Jadi dia ni telah meninggalkan telah mendidik dan telah lahir daripada didikan beliau ini sejumlah murid-murid handalan. Tapi yang anehnya, ni kita kena faham molek, bahawa watak yang dilahirkan oleh kumpulan orang yang dididik oleh Hasan Al-Basri ini watak lain-lain. Padahal tok guru sama. Watak lain-lain. Maka yang selalu diperhatikan, yang dibahaskan oleh alim ulama berkait dengan watak yang berbeza ini, ialah watak yang pertama sekali yang ditunjukkan oleh Muhammad bin Wasi' dan seorang lagi Malik bin Dinar. Watak lain-lain. Muhammad bin Wasi' ni, sikap dia ni, watak yang timbul pada dia ni, orang yang sangat pertama sekali agak zuhud, kemudian menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang menurutnya pada perasaan dia tu, pada tanggapan dia tu tak bersih molek. Sebab tu dia mengambil sikap tidak menerima hadiah pemberian daripada penguasa, sultan dan sebagainya. Dia tak ambil. Dia, tindakan dia tak larang orang, tapi pada dia banyak mencurigakan lah pada dia. Tapi kawan-kawan dia lain, termasuklah Malik bin Dinar, mereka ni terima pemberian-pemberian penguasa, sultan dan sebagainya, dan dimanfaatkan, digunakan untuk tujuan-tujuan kebaikan. Jadi pattern-pattern seperti ini ni lahir daripada satu perguruan, guru yang sama, iaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Tapi watak murid-murid lain-lain. Kenapa boleh jadi begini? Tok guru ajar lain-lain, orang ni ajar benda lain, ni ajar benda lain. Tidak. Ada faktor lain. Ada faktor lain yang menjadikan watak murid-murid ini kelainan. Dan semua watak-watak itu ada dasar dia, ada asas dia, ada kebenarannya. Sebab itu kalau kita tengok para sahabat sendiri pun lain-lain watak. Watak lain-lain mereka. Padahal semuanya mendengar hadis daripada Nabi, membaca Al-Quran yang sama, dengar hadis-hadis daripada Nabi yang sama. Tapi watak lain-lain. Kalau kita banding dua orang pun cukuplah. Antara Sayyidina Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali sudah berbeza dari segi cara mereka berwitir. Lain tak? Sebab apa? Jadi watak-watak yang berbeza ni. Sayyidina Abu Bakar ni witir dia lepas sembahyang Isyak. Lepas sembahyang Isyak. Sayyidina Ali pula
witirnya itu sebelum subuh. Dua-dua betul belaka. Cuma kita hendak berwitir ni, tak tahu mazhab dia. Kita tak ada lagi, ada lagi tak ada. Bulan Ramadan ada, bulan lain tak ada berwitir kita ni. Tak apalah. Itu masalah sunat. Tapi dalam mazhab Hanafi, witir ni dianggap solat yang berat, sehingga ditarafkan macam wajib dalam mazhab Hanafi. Solat witir pada pandangan dalam mazhab Hanafi lah, kita sunat je lah. Tapi saya nak beritahu watak yang berbeza, kelainan. Ini nak cerita kaitan dengan Muhammad bin Wasi' ni, ilajak ke lain. Ini melarat ke lain. Mudah-mudahan memberikan kefahaman kepada kita. Sebab apa Sayyidina Abu Bakar ni dia witir lepas isyak, Sayyidina Ali witir sebelum subuh? Kerana ehwal dan zuk hati yang berbeza. Sayyidina Abu Bakar ni zuknya zuk pasrah. Orang yang merasa diri tidak, sudah hilang keakuan dirinya, terbuang, merasa diri sudah tidak memiliki daya upaya, semata-mata hati zuk hatinya bergantung kepada Allah, sehingga dia rasa esok pun tak tahu aku boleh hidup ke tak lagi, tak tahu aku boleh, yang bukan saja boleh bangun ke tak, pagi esok ni hidup pun tak tahu lagi, hidup ke mati tak tahu lagi. Itu zuk Sayyidina Abu Bakar. Jiwa dia gitu, zuknya zuk yang memandang kepada gerak perbuatan Tuhan, sehingga dia rasa sudah tak dia nak, dirinya sendiri sudah di luar kawalan dia dah, atas dasar keyakinan dia kepada takdir Allah, keyakinan dia kepada kekuasaan Allah, sehingga hilang keakuan dirinya itu, sehingga esok dia tak tahu aku ni boleh bangun ke tak, hidup mati pun tak tahu lagi. Maka atas zuk itulah dia menyegerakan witir lepas isyak. Tapi seperti sekalalah, awal pagi tetap macam biasa. Tapi Sayyidina Ali ni dia lain sikit watak dia. Watak himasah, watak semangat tinggi. Bukan tak percaya pada takdir, bukan tidak melihat kepada perbuatan Tuhan, tapi zuk hatinya lebih kepada semangat mujahadah, semangat kesungguhan, sehingga atas semangatnya itu insya-Allah pagi esok bangun kita untuk berwitir. Zuk dia kot tu pula, zuk mujahadah dia, semangat yang tinggi. Jadi pattern ni lain-lain belaka. Maka kerana itu Nabi SAW sudah memberi pedoman isyarat tentang keadaan yang berlaku ni. Semuanya betul, semuanya boleh dijadikan pedoman, sekalipun berbeza-beza watak, kelainan watak dia itu, kerana masing-masing ada asas tersendiri. Mengenai sahabat-sahabat baginda ini, Nabi bersabda, sekalipun hadisnya dhaif, tapi dalam masalah seperti ini boleh diiktibar. Ashabi kan nujum, bi ayyihi maqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang-bintang di langit. Bintang berkasa banyak. Kedudukan pun lain-lain. Bi ayyihi maqtadaitum ihtadaitum. Mana-mana yang kamu pedomankan dia, kamu akan dapat petunjuk. Bintang mana-mana pun ada pedoman belaka, boleh jadi pedoman. Itulah Nabi memberitahu ehwal sahabat. Sudah ada kelainan, sudah berlaku, bukan saja kelainan watak, kelainan pandangan pun banyak berlaku. Saya lajak sikit, jauh sikit, tak apalah, untuk memberi supaya kita menjadi renungan kita semua. Memberitahu kelainan bukan saja pada watak, pada pendapat pun, pada pendirian pun sudah berlaku. Pernah sekali Nabi berpesan kepada sekumpulan sahabat. Nabi kata, kamu jangan sembahyang asar sehinggalah sampai ke kampung berkenaan. Nabi pesan kepada sahabat. Jadi pesan Nabi ini telah ditafsir, dipahami secara berlainan oleh sahabat-sahabat yang mendengar.
Jadi sahabat, ada setengah sahabat tu dia dengar Nabi kata jangan semayang asar kecuali sampai kapung tu. Jadi nak sampai kapung tu habis waktu. Habis waktu. Tapi oleh kerana Nabi pesan gitu, tak kira lah habis waktu pun habis waktulah. Sebab Nabi pesan jangan semayang kecuali sampai kapung tu. Tapi sekumpulan lain pesan you semayang tengah jalan. Sebab apa? Sebab waktu habis dah. Sekalipun Nabi pesan gitu, tapi waktu habis dah ni, semayang dulu. Jadi sudah ada kelainan-kelainan pandangan. Bila diadukan kepada Nabi, semuanya itu diiyakan. Pandangan-pandangan itu dibenarkan. Nak beritahu bahawa dalam memahami nas-nas agama ini, apabila berlaku kelainan faham, dan kefahaman itu ada asas yang muktabar, yang diiktibar dalam ilmunya. Alim ulama tahulah benda-benda macam ni itu perkara biasa. Saya sengaja timbulkan ini kerana untuk menyedarkan kita semua tentang satu trend baru hari ini. Trend menghayati agama gaya baru. Iaitu gaya yang mana menolak pandangan-pandangan ijtihad para ulama, hanya terima salah satu dan menafikan hal lain. Sebagai contoh, dia ambil satu pendapat tak ada kunut sembahyang subuh. Itu salah satu pendapat yang dipetuakan oleh ulama-ulama mujtahidin. Tapi dalam masa yang sama, dia menyalahkan setengah tu, membida'ahkan pendapat-pendapat yang juga dikeluarkan oleh ulama mujtahidin yang mensunatkan kunut. Sikap ni sikap yang bermasalah. Akhir sekali jadi balah. Mula-mula bermasalah, lepas tu jadi balah. Jadi balah ke dia. Kalau padahal dua-dua pandangan itu dipetuakan oleh ulama-ulama mujtahidin sejak dari dulu. Dan perkara ini sudah sedia maklum dalam dunia Islam. Orang lama dah tahu. Ijtihad-ijtihad yang dikeluarkan oleh dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak sunat berkunut. Sudah lama diamalkan. Dalam mazhab Syafi'i dengan dalil-dalil yang ada, berijtihad sunat berkunut, lama dah diamalkan. Dan tidak ada masalah pun di antara alim ulama zaman dulu tentang kelainan ni. Tapi hak balahnya kita ni, hak duk bawah ni. Yo ya habis bangun. Akhir kali mula-mula beza pandangan. Lepas tu dia bawa kepada perbalahan, permusuhan dan macam-macam lagi lah. Ini sikap-sikap yang tidak bagus. Jadi kita kena faham, kena akui kelainan-kelainan ni wujud, asalkan dalam ruang lingkup dia lagi. Ruang lingkup yang dibahaskan oleh alim ulama kita yang muktabar. Baik, balik berdasar balik. Maka jauh lagi lagi jauh ni. Maka dijawab oleh Muhammad bin Wasi', kemungkinan yang demikian itu dari engkau sendiri. Sebab kenapa khusyuk ni jadi kurang, linangan air mata tangisan menjadi kurang, maka komentar yang diberi oleh Muhammad bin Wasi' ni pucanya mungkin daripada orang tu sendiri, punca dari manusia tu sendiri. Sebab bila nasihat itu keluar dari hati yang ikhlas, pasti menembus ke dalam hati. Itu kata Muhammad bin Wasi'. Sekiranya nasihat tu, nasihat-nasihat yang diberikan oleh alim ulama datang daripada jiwa yang bertakwa, maka ghalibnya dia akan membuka minda dan hati orang yang dengar. Dia akan mempengaruhi, berbekah pada hati orang yang mendengar. Maka demikianlah sebaliknya. Bila nasihat, pandangan ini mari daripada hati yang bercelaru, maka dia tak masuk dalam hati orang. Dia tak masuk. Tidak mempengaruhi hati. Jadi perkara ini sudah pun dapat
sudah diperkatakan oleh ulama-ulama kita sejak dari dulu, bahawa faktor ketakwaan orang alim ni mempengaruhi juga, berpengaruh dalam pendidikan terhadap anak-anak murid dia tu. Kalau alim ulama tu hatinya itu penuh ketakwaan, kalimat-kalimat nasihat dia keluar suti dua pun jadi tajam. Suti dua tu terbuka fikiran kita dengar. Padahal bukan kalimat-kalimat yang panjang. Suti dua je nasihat dia tu tajam. Tajam dengar hati, nampak, faham jelas, terbuka fikiran. Menusuk sampai ke dalam perasaan, kena oleh ke dalam hati. Itu nasihat yang datang daripada golongan arif. Tapi kalau nasihat tu mari daripada jiwa yang bercelaru, mungkin tak sampai ke tangga itulah. Tidak memahamkan, tidak membuka tidak membuka fikiran secara yang baik, secara yang berkesan. Tak berkesan, tidak membuka perasaan, gerak hatinya tak timbul. Sebaliknya, yang hanya berupa gubahan lidah dan fantasi belaka, mana-mana kalimat-kalimat yang lebih berupa keindahan kalimat saja, bahasa bagus, comel, cakapan molek, ayat susu molek, sedangkan jiwanya bercelaru, tapi dia pandai cakap. Pandai cakap, bahasanya teratur molek, kemah molek, ayat patung-patung berada gitu, comel ayat dia lebih. Kemudian banyak fantasinya, yakni dengan wawasan percakapannya itu tinggi lah, dengan imajinasinya, dengan bayangan tabirnya itu dengan tinggi bayangan. Maka ia akan masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Dengar sedap dengar, sedap dengar. Sedap balik rumah tak tahu teropong. Dengar sedap, bahasanya sedap, ungkapannya sedap. Tapi balik rumah tak tahu balik benda, tak lekat, tak nampak mana. Tapi terhiburlah. Itu kata, masuk telinga ni, keluar kot telinga ni. Itu. Jadi maksud kata-kata ni, bila ada pertanyaan kenapa hati manusia ini kurang khusyuk, kurang lindungan mata, salah satu faktornya menurut Muhammad bin Wasid, faktor perguruan. Bila guru alim ulama tu, bahawa nasihat-nasihat alim ulama itu datang daripada jiwa yang tidak murni molek, jiwa yang tidak mendalam. Jadi nasihat dia itu tidak berbekah pada hati yang mendengar. Itu salah satu sebab atas pertanyaan yang dikemukakan tadi. Dan ini menurut pandangan Muhammad bin Wasid. Mungkin sebab-sebab lain ada lagi lah kenapa sebab dok khusyuk itu, sebab orang tu sendiri dan sebagainya. Banyak. Ini salah satu. Abul Abbas Al-Mursi ini guru besar ulama tasawuf dan juga merupakan guru tarekat atau guru tasawuf kepada pengarang asli kitab hikam ini, Syekh Ahmad Ibnu Athaillah. Ini kalam yang didatangkan di sini, kalam tok guru dia, tok guru Syekh Ibnu Atha. Asalnya Syekh Ibnu Atha dak belagangi dengan tok guru dia ni. Dak belagangi. Bahkan selalu menyangka ajaran gurunya itu ajaran yang sesat. Ajaran doktor. Tapi malangnya Abul Abbas Al-Mursi ni, sikap dia seperti itu tu puncanya mana? Punca dengar orang juga. Tak boleh dengar sendiri, tak boleh tanya sendiri, tak boleh pergi berbahas ataupun berbincang secara langsung. Sikap dia tu hasil daripada dengar buah orang. Sehingga Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia
Dia berasa nak dengar sendiri ajaran-ajaran Abul Abbas Al-Mursi ni. Kerana pada waktu ini Syekh Ibn Atta' ni merupakan alim ulama besar dalam mazhab Maliki. Sudah keilmuan Syekh Ibn Atta' ni dalam ilmu fiqh dia tu sudah mencapai darjah ifta', boleh beri fatwa. Zaman dulu darjah ifta' ni orang yang sudah ada kelayakan dan kemampuan untuk berfatwa. Hari ni tak tentu lagi. Sekalipun bernama mufti tapi belum tentu lagi. Tapi baiklah, baguslah, alimlah. Cuma darjah ifta' ni kalau zaman dia tu memang dia sudah berkelayakan penuh untuk berfatwa. Sudah ada kelayakan yang cukup untuk berfatwa. Jadi Syekh Ibn Atta' ni sudah sampai ke darjah tu dalam mazhab Maliki. Tapi dalam bab tasawuf dia gini. Dia tak ada mana. Lalu menyangka yang buruk terhadap ajaran tasawuf, maka pada waktu itu zaman dia ni orang alim dalam bab ini di Mesir masa itu adalah inilah Abul Abbas Al-Mursi, yang di kemudian hari jadi tok guru dia. Bukan jadi tok guru dia, dia pula jadi ganti tok guru dia. Jadi pengganti kepada guru dia. Ni Abul Abbas Al-Mursi ni. Baik, apa kata beliau? Abul Abbas Al-Mursi berkata, keadaan hamba ini hanya ada 4 macam. Ini bahasa Indonesia sikit. 4 macam, 4 jenis. Yakni keadaan manusia ini dia ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan manusia ni. Pertama sekali nikmat, yang kedua balak, yang ketiga taat, yang keempat maksiat. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ni tak boleh nak lari daripada keadaan-keadaan ni. Kalau tidak nikmat berarti balak. Kalau tak ada balak, nikmatlah tu. Baik. Kalau ada taat, tak ada lah maksiat ni. Kalau dia maksiat, tak ada lah taat dalam perkara tu. Jadi keadaan kita sehari-hari ni tak lari. Mesti ada salah satu ni. Antara nikmat atau balak, antara taat atau maksiat. Tak nak lari. Setiap orang, setiap hari, setiap masa tak lari daripada keadaan-keadaan ni. Maka jika di dalam nikmat, sekiranya seseorang itu berada dalam keadaan nikmat, dia sedang mengecapi nikmat, dikurniakan nikmat, memperolehi nikmat, maka apa kewajipan yang dia perlu lakukan? Kata Abul Abbas, maka jika di dalam nikmat, kewajipan hamba bersyukur kepada Allah. Kewajipan kita pada waktu itu adalah bersyukur. Bersyukur dengan erti pertama sekali kita mengakui, menyedari, merasai tentang nikmat itu. Lalu hasil daripada kesedaran hati terhadap nikmat yang diberi itu akan menggerakkan lidah untuk mengucapkan Alhamdulillah. Jadi ungkapan lidah kita itu sebenarnya terjemahan dari perasaan kita. Alhamdulillah. Bila berasa ada nikmat, timbul Alhamdulillah. Kemudian dia akan menggerakkan anggota-anggota ini untuk menggunakan nikmat itu secara baik, memanfaatkan nikmat itu, syukur. Dan jika menerima balak, sekiranya seseorang itu menerima balak, teruji dengan dugaan balak. Balak ni bahasa Arab dugaan asalnya, tapi dalam bahasa kita hari ini sudah sinonim dengan musibah. Bahala, sebut bahala ni huduh. Tapi asal aku Arab ujian je. Ujian ni kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, tengok keadaan. Tapi hari ni pemakaian kita hari ni sebut balak bunyi bala huduh. Celaka. Dia ada molek saja.
Baik, kata Abul Abbas, dan jika menerima bala, menerima dugaan, maka harus sabar. Ini pun bahasa Indonesia. Harus ni bahasa kita hari ni, buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Itu bukan maksudnya. Harus di sini bahasa tempatan kita adalah wajib. Semestinya kita kena bersabar. Sabar ni ibaratnya kita terima, tanggung benda tu lah. Sekalipun rasa perih, tu panggil sabar, tanggung. Tahammul ni tanggung. Kena kepayahan, hati kita terima, kita faham, kita yakin bahawa ini ketentuan Allah, dan kita tahan untuk menanggung keperitan dia tu. Itu panggil sabar. Bila tak sabar, dia panggil nocak. Nocak ni jadi mengeluh, jadi macam-macam lah. Banyak sungutan, banyak keluhan dan macam-macam. Jadi sabar ni dengan arti dia tahan. Perik tetap perik lah. Kepayahan tetap dirasa. Susah tu berasa, tertanggung. Tapi dia tanggung. Itu panggil sabar. Menerima dalam keadaan beban berat, susah. Tapi terima. Itu dinamakan sabar. Jadi kata Syekh Abul Abbas ni, bila seseorang tu menerima balak dugaan, yakni ujian yang payah, yang membebankan, yang menyusahkan, maka kewajipannya adalah bersabar. Terima dia, tanggung, payah mana pun tebang juga. Kalau dia tubik air mata pun tak apalah. Tapi tebang, terima juga ke mana-mana pun. Tak tahan sangat ngalir juga air mata, biar. Itu tidak membatalkan kesabaran, tak batal. Kerana dia terima dalam keadaan benda tu terasa periknya itu. Itu panggil sabar. Jadi yang dilarang tu tak terima. Tak terima ni hilang pedoman, mengeluh, banyak sungutan dan macam-macam lagi lah. Ataupun dia membantah. Itu semua adalah perkara-perkara yang dilarang. Cuma jangan sampai ingkar kepada takdir. Itu berat nanang. Tak percayalah ada takdir. Mana ada takdir. Tak kena kemung. Tak kena kemung. Tak ada dari takdir ni. Jangan sampai ingkar. Ingkar itu berat. Rosok keyakinan. Sekarang terima takdirnya, berat susah, biarlah, terbayanglah ke mana-mana pun. Itu sabar panggil. Sikit. Dan jika dapat melakukan taat, harus merasa taufik hidayat dari kurnia Allah. Kalau kita dapat lakukan ketaatan, hendaklah kita sedari, hendaklah kita rasai bahawa kita dapat buat ketaatan itu adalah dengan taufik, dengan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa gini, insya-Allah kita diselamatkan daripada penyakit-penyakit, antaranya takabur, ujub. Marinya kalau tak ada rasa ni, rasa kita ni dihidayatkan Allah sehingga boleh buat baik, mudah sangat hati kita dihinggapi penyakit ujub dan takabur. Zahir buat ketaatan, batin kita maksiat jadi pula. Dan bila tergelincir dalam dosa maksiat, maka harus membaca istighfar. Andai kata tergelincir, terbabas sebagai manusia biasalah, terjatuh dalam kesalahan, maka pedomannya adalah beristighfar, mohon keampunan daripada Allah. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, selajak sikit. Dah ingat SOP sampai isyak dah. Dah selajak. Minta maaf banyak-banyaklah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.